Okey. Seterusnya kita akan masuk bab ihram. Apa itu ihram? Kita tengok. Okey. Sebelum kita macam orang lelaki nak pakai ihram, apa perempuan pun untuk sebelum berniat semua tu kita digalakkan untuk mandi sunat ihram. Okey. Sebelum kita pakai pakaian ihram, macam orang lelaki 2 helai kain putih itulah. Yang perempuan macam pakai yang menutup aurat yang terbaik lah. Okey. So kita kena berniat mandi sunat ihram. So niat dia macam mana? Nawaitul ghusla sunnatan lil ihram lillahi ta'ala. Kalau kita nak dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Sahaja kemudian mandi sunat ihram kena Allah Ta'ala. Tu je, simple je. Kita mandi sunat ihram lah. Okey. Okey. So untuk pakaian ihram, okey, macam dah beritahu tadi, yang lelaki 2 helai kain lepas tidak bercantum. Mana dekat hujung dia tidak berjahit tak berjahit. Sehelai dipakai untuk bahagian bawah. Okey, selain bahagian atas. Dia disunatkan berwarna putih. Kalau nak warna lain, nak hijau ke, biru ke, pink ke, tak kisah, tapi tak ikut sunnah lah. Jadi kita nak mengikut sunnah. Mana berwarna putih. Okey, macam yang perempuan pula. Pakaian ihram bagi wanita dia lah hendaklah menutup semua bahagian anggota tubuh selain daripada muka dan 2 pergelangan tangan. Okey, 2 pergelangan tangan. Mana tu je syarat dia. Dia pakaian dia, ihram dia tak bolehlah ketat sampai tu menunjuk, walaupun nampak macam menutup aurat, tapi tak bolehlah ketat sampai menampakkan bentuk tubuh. Tu tak boleh. Biar dia longgar. Okey, tu untuk pakaian ihram. Jelas Okey. Okey. Sebelum kita nak berniat ihram ni, lepas kita mandi sunat ihram ke, ataupun sebelum kita mandi pun kita boleh buat, tak ada masalah benda ni semua. Sebelum mandi ke selepas mandi pun tak ada masalah. Okey, yang pertamanya kita kena kerat kuku lah. Kita kerat kuku, okey, lelaki perempuan. Kalau yang lelaki pula kita merapikan janggut, misai dan rambut lah. Kalau ada lah. Lepas tu kita meninggalkan bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya. Okey. Mandi sunat ihram ni. Macam yang tadi tu, yang 1 2 3 tu kita buat sebelum mandi sunat ihram. Okey, yang selepas mandi sunat ihram ni kita ambil wuduk, lepas tu kita memakai wangian pada badan, bukan pada kain ihram, bukan pada pakaian kita, pada badan. Contoh macam pakai deodorant. Boleh. Sebelum kita berniat ihram. Ingat tak boleh sembur minyak wangi, perfume pada pakaian ihram. Ingat tu. Okey, lepas tu kalau macam orang lelaki nak pakai minyak rambut, okey, boleh. Tak ada masalah. Okey. Disebut sekali lagi pakai ihram yang berwarna putih. Kalau lelaki lah, yang perempuan yang terbaik biarlah warna hitam. Tak payahlah warna putih tu. Lepas tu kita solat sunat ihram. Solat sunat ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu je, simple je. Okey. Benda ni semua sebelum kita berniat ihram. Kalau selepas dah berniat ihram, ni kita kena dam lah. Tengoklah atas kesalahan apa yang kita buat. Okey, kita buat benda ni sebelum melafazkan sunat niat untuk melakukan ihram. Buat umrah. Okey, seterusnya. Okey. Semasa kita nak berniat lah. Okey, yang terbaik kita menghadap ke arah kiblat, dan yang keduanya yang terbaik juga kita berada dalam keadaan berwuduk. Berwuduk. Lepas tu sebelum kita melafazkan niat. Okey, amalan sunat pula selepas berniat, kita digalakkan bertalbiyah, berdoa, membaca Quran atau berzikir. Talbiyah ni macam mana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Yang itulah kita akan bertalbiyah. Maknanya dari tempat kita
melakukan niat tu sampailah kita menuju ke Baitullah kat Mekah. Tapi kalau kita perjalanan daripada Madinah tu nak sampai Mekah, kalau kita naik kereta api 2 jam tu, tak semestinya 2 jam lah kita bertalbiah. Tapi yang terbaiknya eloklah dalam 10 minit pertama, 15 minit pertama tu kita bertalbiah dulu. Biasanya ramai-ramai lah. Lepas tu kita bolehlah rehat sementara kita sampai ke Mekah. Tu kalau kita daripada Madinah ataupun kita berniat atas kapal terbang tu ke. Tapi kalau kita yang berniat masa kita dah dekat Mekah, kita pergi ambil niat kat tanah halal tu, yang tu yang terbaik. Lepas kita melafazkan niat tu, sampailah ke Mekah lah, kita bertalbiah. Satu lagi amalan sunat selepas berniat ni, cuba elakkan daripada berbual kosong, benda-benda lara. Kita tak payahlah benda-benda tu semua, kita hold dulu, kita stop dulu. Okey. Ini cara pakai ihram. So yang ni saya akan tunjuk masa kita buat praktikal nanti. So orang lelaki macam tu lah. Kain ihram, satu helai kat bawah, satu helai kat atas, dan ada tali pinggang. Okey. Ni cara dia. So bahu kanan tu, nampak tak? Semasa mula-mula kita nak buat umrah tu, bahu kanan biarlah dalam keadaan terbuka. Okey. Dalam bahagian terbuka. Dipanggil beritibak, cara beritibak. Tapi beritibak ni nampak bahu kanan ni hanya 3 pusingan yang pertama je masa umrah. So masa tawaf. So pusingan yang keempat sampai ke-7 tu tak perlulah beritibak. Tapi kalau masa tengah tawaf tu kita tak boleh nak betulkan balikkan ihram tu, tak ada masalah. No hal. Okey. So jarak sini diberitahu kita tak disunatkan lah menampakkan bahu semasa di lokasi lain, hanya masa kita buat tawaf sahaja. Dia adalah cerita dia di sebaliknya tu. Kenapa kita perlu beritibak. Kita tahu kisah yang perjanjian Hudaibiyah masa yang tahun ke-6 Hijrah tu, Nabi pergi tak boleh buat umrah kan. Tahun yang seterusnya, tahun ke-7 Hijrah tu, bila dah dapat buat umrah, so tujuan dia untuk menunjukkan kepada orang kafir Quraisy yang orang-orang Islam ni walaupun dalam keadaan berpakaian ihram masih perkasa, menunjukkan body bahu ni dalam keadaan tegap lah. Tu tujuan dia. Okey, macam slipper, macam saya tunjuk ni kat bawah ni, dia macam ni lah, senang. Slipper Jepun lah. Slipper yang sandal yang tutup bahagian depan tu tak boleh. Tu. Macam ni, yang kat bawah ni, yang tutup ni tak boleh. Dia kena yang sebelah atas. Dia nampak semua jari-jari ni. Kalau satu jari tak nampak tu tak boleh. Semua kelima anak jari kena kelihatan. Ni untuk lelaki lah, perempuan tak lah. Untuk lelaki sahaja. Untuk lelaki sahaja. Kalau perempuan macam mana pula pakaian ni, macam ni lah. Ni dia pakai putih pun tak ada masalah nak putih pun. Tapi biarlah putih yang tebal, jangan putih yang jarang. Sampai menampakkan bahagian dalam, jangan. Yang tu tak boleh. So perempuan sebaiknya elakkan daripada bersolek tanpa keperluan. So tujuan dia untuk elak fitnah dan riak. Dan pastikan aurat terjaga. Kain telekung yang bersesuaian dan tidak menampakkan aurat. Stocking yang kita pakai tu jangan pula terlalu pendek hingga nampakkan bahagian bawah tu. So macam orang perempuan juga, kalau jubah tu biarlah jubah yang berkancing dekat ujung ni. Sebab kita tak nak bila masa terangkat tangan untuk lambai kat Kaabah tu nanti, takut dia meluruk, jadi akan mendedahkan aurat. Yang terbaik biarlah ada penuh. Cakap sekarang ni ada hand sock. Pakai pula hand sock lagi selapis. Takut mana tahu tak angkat tangan, lengan baju, jubah ke baju tu akan meluruk. Jadi keluarnya hand sock tu boleh menutup lagi aurat. Tu untuk perempuan.
Okey, bila dah selesai semua tu, lepas kita dah sembahyang solat sunat ihram, so kita bolehlah berniat untuk melakukan umrah. Sebelum tu kita solat sunat ihram dulu sebelum kita berniat. So macam kat kita, tapi masa kita atas kapal terbang tu susah lah. Macam mana kita nak berniat nak melakukan solat sunat ihram kan. Tapi sebenarnya boleh, tak ada masalah. Dia ada cara dia. Okey, kalau kita pergi berniat dekat Masjid bin Ali, Masjid Tanaim, Jaranah, kita boleh lah sembahyang sunat ihram kat sana. So ataupun kita nak buat solat sunat ihram masa kita pergi lawatan tu kan, kita terus nak pakai ihram sebab kita tahu mana pada akhir lawatan tu kita akan pergi tempat ambil niat umrah. Jadi kita pun boleh juga mandi sunat ihram situ dan juga pakai ihram. Kalau nak sembahyang sunat pun tak apa, tapi lebih baik kita sembahyang kat tempat kita buat niat itulah yang terbaik. So lafaz dia macam mana? Usalli sunnata ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Simple sahaja. Okey. Pantang larang semasa berihram. Bila kita dah melafazkan niat. Okey. Ni untuk lelaki ya. Khusus untuk lelaki, memakai pakaian bercantum. Maknanya kita tak boleh pakai seluar dalam, baju ke, pakai kopiah ke, tak boleh. Sebab dia tu yang bercantum, okey. Baju ke, nak pakai seluar ke, pakai seluar dalam ke, tak boleh. Yang kedua untuk lelaki juga tak boleh menutup kepada. Contoh nak pakai kopiah, tak boleh. Memang tak boleh. Okey. Ini khusus untuk perempuan pula, menutup muka. Mana kita nampak mata je tak boleh. Lepas tu pakai sarung tangan pun tak boleh. Tak boleh. Yang keempat hingga ke-13 tu semua untuk lelaki dan juga perempuan. Memakai sarung tangan, memakai wangi-wangian pada tubuh ke, pada orang cakap pakaian ke, tak boleh. Kain ihram ke, tak boleh. Lepas tu pakai minyak kat kepala ke, okey, menanggalkan rambut ke, bulu daripada badan, kerak kuku ke, tak boleh. Lepas tu memotong atau mematahkan tumbuhan di tanah haram. Mana macam contoh kita masuk kat tanah haram tu, kita nampak pokok, kita patahkan ranting, tak boleh. Tak boleh. Lepas tu memburu binatang buruan, tu tak mungkin lah kita akan buat. Yang ke-11 ni bercumbu atau melakukan perbuatan yang menaikkan nafsu, itu pun tak boleh. Seterusnya 12, mengadakan persetubuhan. Yang ni memang cakap yang ni paling tinggi lah. Seekor unta atau 2 bulan berpuasa, dam dia. Yang ke-13, bernikah atau menikahkan orang. Sebab tu dalam bab ni umrah kita kena jaga betul-betul. Sebab kalau umrah kita tak sah, lepas tu balik contoh kat Malaysia, yang lelaki menikahkan anak dia ataupun dia berkahwin, tak sah sebab masih dalam keadaan ihram. Jadi kena jaga baik-baik. Okey, kita sambung selepas ni.